kongsi lagi, doktor nak para waris pelajar yang doktor kasih beri tepukan untuk tenaga pengajar. Sebab komitmen mereka kepada anak-anak kita adalah komitmen bukan semata-mata mereka dibayar, digaji oleh kerajaan, tapi demi keikhlasan, kecintaan mereka dan sebagai seorang Muslim tanggungjawab mereka kepada Allah Ta'ala itu sendiri. So, hari ini doktor hadir kat sini, insyaAllah kita boleh kongsi beberapa kisah untuk kita sama-sama bermula hari ini dan kita lakukan sesuatu yang luar biasa untuk diri kita dan untuk anak kita. Selayaknya kita yang menjadi ikon untuk anak kita. Kita mencari ikon, ibu bapa sepatutnya menjadi ikon pada anak masing-masing. Kerana kita yang paling rapat, yang paling lama berada dengan anak kita. Dan supaya kita menjadi seorang yang berjaya dalam konteks hamba Allah, dalam konteks hamba Allah sendiri. Dan kita berada di dunia ni, kita tiada pilihan. Pilihan kita hanyalah untuk berjaya. Dan berjaya dalam kacamata yang ditentukan oleh pemilik dunia itu sendiri, Tuhan kita. Dan untuk berjaya di dunia ini adalah cukup mudah, kerana semuanya sudah digariskan oleh Tuhan kita melalui Al-Quran, As-Sunnah, teladan baginda Rasul kita. Apa yang seharusnya kita lakukan, semuanya sudah digariskan. Tinggal kita hanya foto ataupun copy paste saja. Dan ini yang kita nak lakukan pada diri kita dan diri anak kita. Kenapa doktor nak kongsi? Kerana inilah cara untuk berjaya luar biasa semasa kita ada di dunia ini, untuk diri kita dan untuk anak kita. Macam mana kita nak capai kejayaan luar biasa? Kerana jaminan kejayaan di dalam dunia ini adalah untuk mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Kalau kita selak Al-Quran, tiada satu pun jaminan yang Tuhan Allah Ta'ala bagi pada mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa. Itu yang kita kena faham. Jadi kita sebagai seorang Muslim, sebab itu bila doktor datang tadi, doktor tanya kat sini, ada orang bukan Muslim tak? Sebab kalau semua Muslim, senang doktor nak bercakap. Kita sebagai seorang Muslim, kita nak berjaya di dunia yang sementara ni, kita tidak boleh tidak hanya mengikut cara yang ditentukan oleh Tuhan kita. Kalau kita memilih cara hamba-hamba Allah yang musuh pada Allah, kita sebagai Muslim tidak mungkin berjaya. Kalau kita berjaya pun berjaya secara istintak, secara disumpah ataupun dimarahi oleh Tuhan kita di dunia saja. Tapi biasanya tak berjaya. Sebab kejayaan di dunia ini tanpa kejayaan di akhirat tidak bermakna untuk Tuhan kita bagi kita. Sebab itu kalau kita nak berjaya, kita nak anak-anak kita berjaya, hari ini mari kita gunakan kaedah rule model Islam sepenuhnya. Dan doktor bercakap macam ni kerana ini tanggungjawab doktor sebagai seorang Muslim untuk pastikan diri doktor, keluarga doktor, masyarakat berjaya. Dan cara nak berjaya yang paling mudah dan dijamin bukan oleh doktor, oleh Tuhan kita, dan kembali pada amanah agama kita. Jadi di sini doktor nak kongsi apa amalan-amalan kita kena titik beratkan pada diri kita dan pada anak kita. Kalau kita tak titik beratkan pada diri kita sebagai ibu bapa waris pelajar, mana mungkin kita boleh menyuruh anak kita melaksanakan hal yang sama. Ada 7 amalan penting yang doktor nak kongsi hari ini. Doktor harap ibu bapa yang doktor kasihi, pelajar doktor kasihi, anak-anak pelajar doktor kasihi, berani mencabar diri untuk melaksanakan 7 sunnah utama Nabi. 7 sunnah utama Nabi. Doktor garanti, sebab Allah Ta'ala bagi jaminan, doktor berani bagi jaminan. Kalau kita semua mengamalkan 7 sunnah utama Nabi ini, memang semua apa kita nak akan dapat. Malah lebih baik, lebih banyak, dan mungkin kita tidak telah terfikir untuk mendapatkannya, memilikinya kita boleh miliki. Doktor dulu pun tak berfikir untuk menjadi jutawan. Doktor hadir ke Kedah pada tahun 2001, 14 hari bulan 1 2001.
Doktor bertugas 2001 dah 14 tahun dah di Kedah. Doktor bertugas di Putra Medical Center. Doktor keluar daripada USN Kubang Keriang bulan 6 tahun 2000. Bila doktor buat decision untuk jadi lebih baik, maksudnya ada duit sikit. Maklumlah kerja kerajaan memang tak banyak duit, gaji bulanan. Kalau nak banyak sikit dalam konteks sebagai doa doktor pakar, kena kerja di private hospital. Itu doktor buat. Doktor resign 24 jam. Doktor buat pilihan, doktor resign 24 jam. Doktor memang jenis orang yang suka buat satu kejutan pada diri sendiri. Doktor tak tanya pendapat orang lain, doktor akan buat sesuatu yang doktor yakin. Doktor resign 24 jam dan doktor berhijrah ke Kuala Lumpur. Tapi perjalanan tak semudah itu. Doktor terpaksa buat kerja local. Local ni bukan local doktor pakar, doktor biasa saja. 1 jam RM25 untuk menampung pembelanjaan. Dan akhirnya doktor bekerja di Southern Hospital Batu Pahat 2 bulan dan pendapatan tidak seberapa. Doktor berpindah ke Pasir Gudang 2 bulan, sama juga berlaku. Dan akhirnya doktor dipanggil oleh Dr. Lim, owner PMC. 14 Januari 2001 doktor bermula bertugas di PMC. Dan di PMC doktor antara doktor yang paling sedikit pendapatan, average 10 hingga ke 15,000 sebulan. Paling banyak 18,000, 1 bulan saja 18,000. Doktor lain 30,000, 40,000. Dan doktor tidak berpuas hati dengan cara layanan pentadbiran. Ada diskriminasi, double standard. Doktor sebagai doktor pakar sakit puan Melayu hanya dibenarkan melihat pesakit Melayu saja. Kadang-kadang kita ada dalam bilik pun dia kata kita tak ada. Itu cara bila suasana di luar sana. Dan doktor ambil keputusan untuk mengadu hal ini. Dan bila tidak dilayan, doktor ambil keputusan untuk buka hospital sendiri. Sebab tu kalau tuan-tuan mungkin ada yang pernah bersalin ataupun dapat rawatan dari doktor buka Jitras Specialty Center pada tahun 2003. Itu keberanian tu kena ada. Berani ingin, macam Tuan Haji Gubsa tadi kata, kita kena berani untuk bermimpi dan berkhayal menjadi sesuatu yang biasa. Dan kita sebagai seorang Muslim sepatutnya berani kerana kita ada Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Memberi, yang boleh melakukan impossible kepada possible kalau kita bersandar kepada Dia. Jadi macam mana doktor melalui perjalanan hingga ke hari ini? Doktor buka hospital 2004, doktor diserang oleh persaingan semasa. Tapi Alhamdulillah 2004 juga doktor buat turning point untuk muhasabah diri doktor macam mana untuk berjaya. Pasti doktor yang boleh buka hospital, Tuhan yang sama yang bagi buka hospital, yang berlaku keajaiban bila dapat buat pinjaman bank dalam masa sebulan, 26 hari bank lulus 1 juta. Ini keajaiban. Walaupun kita bagi semua kolateral sebagainya, tapi biasanya tak berlaku. Kalau tak percaya, kita tanya Cik Madin. Untuk dapat 1 juta 26 hari jarang-jarang berlaku. Tapi itu berlaku pada doktor. Doktor minta 1 juta, doktor dapat 650,000 untuk buka hospital. Dan 650,000 memang tak cukup. Jadi konsultan doktor tanya doktor, you nak buat hospital atau tak nak buat? Kalau you tak ambil peluang ni, you tidak akan ada peluang sampai bila-bila. Dan doktor ambil peluang buka hospital dengan ketidakcukupan modal 650,000. Kemudian kita appeal, Alhamdulillah survival berlaku. Dan doktor nak kongsi pengalaman. Pada hari pertama doktor tengok hospital hampir siap. 4/1/2003 doktor berdiri di satu sudut dekat bangunan doktor tu. Memang doktor gembira kerana satu kejayaan. Tapi pada saat yang sama juga doktor berada dalam ketakutan yang amat sangat, kerana doktor telah mengambil satu risiko menggadaikan tanah ayah doktor di Kelantan dan kemungkinan untuk gagal. Itu yang berlaku pada doktor. Dan di situ juga doktor mula mencari siapa yang untuk doktor wakilkan segala keresahan dan keinginan ini. Doktor tengok semua di hadapan doktor, termasuk ayah dah bagi dah tanah, bekerja, kawan-kawan, semuanya tak mampu untuk memberi satu jaminan kejayaan pada doktor. Dan akhirnya kita sedar
Hari itu yang ada hanya Allah Ta'ala. Dan pada saat hari itu doktor mula berjanji pada Tuhan kita untuk sekiranya dia memberi kejayaan dalam perniagaan ini, doktor berhasrat untuk berjuang untuk agamanya. Masa tu berjanji secara olok-olok lah, bukan betul pun berjanji tu. Masih ingat lagi itu masa tu masa yang masih lagi kabur-kabur lagi perjuangan. Tapi doktor nak kongsi dengan tuan-tuan semua di bapa yang terkasih, Allah Ta'ala yang Maha Penyayang, doktor rasa mengambil kira doa doktor yang tak seberapa pada 2003 itu. Dan cerita pun bermula dan bertukar. 2004 ada sedikit persaingan, dan kerana persaingan itulah boleh menyebabkan bisnes ni collapse, dan doktor bertemu dengan cara sebenar perjalanan kerohanian seorang hamba kepada Khalik, kepada Tuhannya. Doktor belajar dengan guru-guru yang doktor jumpa, tapi doktor dijumpakan dengan guru-guru yang bermasalah. 4 bulan pertama guru doktor seorang orang gila. Doktor jumpa di Masjid Zahid. Sekarang ni pun mungkin dia ada lagi. Nama dia Ustaz Maulud. Ustaz Maulud. Dia ni ada bomo sikit-sikit dekat Wat Siam, di dekat dengan apa ni, Roundabout Teluk Wajah. 4 bulan berguru. Akhirnya pecah cerita dia gila kerana malam tu dia berkelakuan gila di hospital doktor. Dia panggil doktor pergi rumah dia. Dia akhirnya kita ke hospital. Dia tengok dia kena serangan jantung, tapi akhirnya kan tekanan pada dirinya kerana doktor memohon doa padanya untuk kita maju, dan tekanan, dan dia menjadi gila kan malam tu di hospital. Dia menyalak, dia berkokok dan sebagainya. Itu yang pertama. Guru kedua pun sama juga, melalui perjalanan tarekat ada masalah mental juga. Guru ketiga pun macam tu juga. Tapi dalam yang bersama, doktor mencari kebenaran dengan membaca. Kita orang akademik, kita membaca kitab-kitab, kitab Imam Ghazali ke Imam Nawawi, kita baca, dan kita buat. Doktor merangkak-rangkak mencari Tuhan yang hilang. Tuhan tu bukan hilang ke orang lain, hilang pada diri doktor. Doktor merangkak. Doktor belajar solat malam. Doktor belajar buat solat duha. Doktor belajar berzikir. Doktor belajar pergi masjid dalam kepayahan. Pada masa sama doktor kena jaga hospital. Setiap bulan doktor rugi 20-30 ribu selama 1 tahun setengah. Ini satu pengalaman yang cukup pahit dan menakutkan. Namun alhamdulillah dengan pengalaman ini doktor jumpa Tuhan yang hilang. Dan inilah yang menjadikan doktor mampu survive dan diberi balik apa yang doktor nak. Akhirnya kita bertukar. Pada bulan 5 tahun 2005, alhamdulillah keadaan sudah berubah. Bila mana testimoni produk kesihatan doktor, produk jus Medfine turun 210 ke 110 kilo dalam masa 6 bulan. Ini turning point yang menjadikan doktor seorang jutawan. Dan doktor nak cerita pada tuan-tuan semua, kejayaan ini bukan kejayaan doktor. Ini semua jalan cerita takdir yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apabila kita mencari dia, kita berani mencari dia, kita berani bangun malam saat orang tidur, kita berani berduha di pagi hari, kita berani baca Al-Quran, kita berani ke masjid, kita berani tolong orang lain. Allah Ta'ala beri kita satu benda yang semuanya kepunyaan dia. Dia beri pada kita kerana kita sudah jadi hamba yang mentaati dia. Ini yang tuan-puan boleh dapat, mungkin lebih hebat pada doktor, sekiranya berani kembali pada Tuhan kita, berani mendekati Tuhan kita, berani menyuruh isteri mendekati Tuhan kita, berani menyuruh anak-anak mendekati Tuhan kita. Anak-anak doktor tak pandai, tapi alhamdulillah doktor pastikan mereka bertahajud setiap malam, mereka membaca surah Al-Quran 1 juz setiap hari. Amal 7 sunnah Rasul. Hak wajib tu memang no question. Hak sunat memang keajaiban tu berlaku hari demi hari. Bila keajaiban berlaku, tiada manusia yang akan kembali kepada ke belakang ataupun kepada perangai-perangai yang tidak bagus bila keajaiban berlaku hari demi hari demi hari. Sebab kita memang ketakutan kehilangan keajaiban-keajaiban. Macam doktor nak buat nakal, doktor takut.
Doktor takut kehilangan apa yang doktor dapat. Sebab doktor dapat dengan cara yang mengenal Allah Ta'ala. Kalau doktor dapat dengan cara rasuah sini, tipu sini, jiwa doktor kosong, hati doktor keras, tengok hak orang, no way, ini hak aku. Tapi doktor dapat dengan kaedah mencari Allah, dengan kaedah beri pada Allah, Allah Ta'ala beri balik. Lagi banyak derma, lagi banyak Allah Ta'ala beri. Lagi banyak kenal Allah, lagi banyak masa duduk dengan Allah, lagi banyak Allah Ta'ala beri pada doktor. Jadi keajaiban berlaku setiap hari dari segi apa yang doktor nak. Doktor nak jadi billionaire, InsyaAllah. Doktor diuji, dia bagi tolong balik, InsyaAllah. Kali ni doktor berkawan dengan ulama-ulama, InsyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi doktor takut untuk longgarkan ikatan doktor dengan Tuhan kita. Doktor takut. Sebab kalau doktor longgarkan, doktor akan kehilangan banyak benda. Kalau doktor tidak menangis dalam solat pun, doktor sudah takut. Kalau doktor munajat, doktor tak menangis pun, doktor sudah takut. Doktor tanya diri doktor, apa dah berlaku kat aku? Apa masalah diri doktor? Apa doktor tak boleh mengeluarkan air mata bila memunajat dan masa solat sebagainya? Ataupun doktor miss waktu-waktu doktor munajat, wirid. Doktor tanya, kenapa doktor tak boleh buat rutin doktor setiap hari? Sebab kita tak ada masa untuk dapat hak kita nak kalau kita jauh dengan Tuhan kita. Usaha tetap kena usaha, tapi kita dapat bukan kerana usaha. Usaha maksimum memainkan 1-2% saja, selebihnya reda dan kurnia Allah Ta'ala. Itu kita kena faham, itu tauhid kita. Kita kena faham, jangan sombong diri kita. Doktor datang kat sini, doktor nak share ni sunnah Nabi. Nabi, sahabat semua share semua kebaikan yang mereka buat, dan mereka kunci rapat keburukan yang mereka buat kalau ada. Mungkin tak ada. Ini cara kita. Dan kalau tuan-puan balik buat semua yang kita suruh ni, 3 bulan lagi kumpul balik kat sini, bagi tahu satu persatu apa yang berlaku pada tuan-puan, apa berlaku pada anak-anak puan-puan, supaya akan motivasi semua orang lain yang masih was-was lagi. Ini kaedah untuk berjaya, kaedah untuk kaya, kaedah untuk bahagia, capai semua hajat. Kita mulakan hari ini dan berjaya, mari duduk kat sini, panggil balik, kongsi. Selepas 3 bulan bertahan ini saya dapat, ini saya dapat, ini saya dapat. Itu cara kita. Kemudian jadikan sekolah ni sekolah yang luar biasa, macam Tuan Haji Guru Besar nak. Jadikan ibu bapa, cikgu, satu fokus, jadikan sekolah ni sekolah luar biasa. Dia satu Malaysia pecah kerana sekolah kampung dapat keajaiban-keajaiban dalam pelajaran, dalam kurikulum, akhlak pelajar dan sebagainya. Ini cara kita. Kita tak ada masa untuk menyalahkan pihak sana pihak sini. Kita hanya ada masa untuk baiki diri kita. Doktor bila doktor diserang dalam perniagaan, dalam masa 2 tahun 2012 hingga 2000 sekarang ni, perniagaan doktor boleh pulih sepenuhnya. Doktor kehilangan lebih daripada 100 juta ringgit. 100 juta ringgit doktor hilang. Dan doktor tak tahu apa lagi nak berlaku kat doktor. Walaupun rezeki nak mari duduk depan mata, tapi belum doktor miliki. Tapi doktor yakin bila Allah Ta'ala meminta doktor infak ke Syria, ke Gaza, tolong situ, tolong sini, berdegukan doktor dengan ulama tu, ulama sini, Allah Ta'ala doktor yakin akan beri apa yang doktor nak. Ini adalah cara perjalanan kita dalam mendapat satu tahap kerohanian dengan Tuhan kita. Semua ni bukan teori. Kita manusia hamba Allah tiada yang teori, semuanya melalui praktikal. Jadi hari ni doktor minta tuan-puan, ibu bapa edukasi, pelajar-pelajar, tuan guru besar, mari kita bersama beranikan diri kita, cabar diri kita untuk buat 7 sunnah Rasul. Tahajud, tadarus Quran, solat berjemaah untuk lelaki, duha, sedekah, istighfar, zikir. Itu paling susah sekali. Kita ubah diri kita ubah sekolah ni, kita ubah anak-anak kita, dan berjaya kita sebar satu Malaysia. Kita buat testimoni di sini. Dan guru besar kalau setuju, kita pastikan anak kita berduha di sekolah.
Mulakan harian sekolah dengan duha. Jangan takut untuk dekati Tuhan kita. Jangan takut. Sebab Dr. nak semua berjaya. Kenapa orang Islam perlu miskin? Kenapa orang pisang tak boleh bahagiakan tetangga dia? Kerana kita tidak mengikut sunnah-sunnah Nabi. Kita dengar guru cakap, tapi kita tidak implantasikannya. Kerana tak ada contoh. Tak ada orang contoh. Guru yang mengajar pun tidak memberi, kerana guru tidak praktik. Mari kita praktik sekarang. Dikit-dikit. Doktor dulu mula dengan RM1 saja derma. Sekarang ni orang taklah bagi satu derma jutaan ringgit. Dan doktor menderma infak dalam keadaan doktor susah. Kalau doktor senang lepas ni, doktor akan miss momen ni. Infak dalam susah, dalam kepayahan, dalam tak pasti apa lagi nak berlaku pada diri doktor. Mungkin ini sesuatu yang doktor tak akan kecap. Setiap pagi bila bergoleknya tayar kenderaan saya berdoa pada Allah. Ya Allah Tuhanku, Kau berkatilah masa dan tenaga yang aku korbankan setiap hari. Dan alhamdulillah, bila doktor tanya apa yang saya rasa urusan saya Allah permudahkan. Dan setiap kali sembahyang juga, itulah doa dan kesyukuran yang saya luahkan kepada Allah. Sebab saya rasa kehidupan saya dalam kerjaya ataupun di rumah saya, Allah permudahkan segalanya. Dan bila saya dengar dakwah doktor pada hari ini, saya rasa itu satu keajaiban yang secara tak langsung bila kita berada di podium ini, banyak ilmu yang kita dapat yang boleh kita muhasabah pada diri kita sendiri, dan kita bertanya di mana sebenarnya tahap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.